Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, fine. Kita akan teruskan kepada soalan yang pertama. Boleh tak saya nak tahu puan jenis thyroid apa ya? Oh, saya jenis hypothyroid. Thyroid? Apa itu thyroid? Hypothyroid tu apa? Hypothyroid? Tak pernah dengar pun. Persoalannya masih ramai yang tidak tahu tentang apa itu penyakit thyroid. Baiklah, penyakit thyroid merupakan kelenjar yang berbentuk rama-rama yang terletak di bahagian hadapan leher atau sistem saluran pernafasan iaitu trakea yang bertanggungjawab di dalam penghasilan hormon thyroid. Kelenjar thyroid menggunakan zat iodin iaitu sumber yang diperolehi daripada diet pemakanan seperti garam dan makanan laut. Hormon thyroid adalah amat penting dalam mengawal metabolisme dan fungsi tubuh badan manusia seperti pembesaran dan mengawal metabolisme protein dan lemak dalam badan. Penyakit thyroid terbahagi kepada dua iaitu hyperthyroid dan hypothyroid. Baiklah, hyperthyroid merupakan keadaan di mana kelenjar thyroid terlebih aktif dengan menghasilkan hormon thyroid yang berlebihan. Manakala hypothyroid pula merupakan keadaan di mana kelenjar thyroid kurang aktif dengan menghasilkan hormon thyroid yang rendah. Baiklah, bagi jenis hypothyroid, simptom-simptomnya adalah seperti tangan menggeletar, degupan jantung yang laju, rasa gemetar, mudah berpeluh, susut berat badan dan cepat berasa letih. Manakala jenis hypothyroid, simptom-simptomnya adalah seperti lesu, sukar untuk menumpukan perhatian dan tahap pemikiran yang lembap, kulit kering, masalah sembelit, sentiasa berasa sejuk dan pendarahan haid yang banyak dan lama bagi wanita. Seterusnya, apakah masalah ataupun punca seseorang itu mengidap penyakit thyroid? Baiklah, bagi jenis hyperthyroid, antara penyebab ataupun punca utamanya adalah seperti penyakit Graves, goiter multinodular toksik dan nodul thyroid yang menghasilkan hormon thyroid yang berlebihan dan pengambilan iodin secara berlebihan. Manakala jenis hypothyroid, antara penyebab utamanya adalah seperti thyroiditis Hashimoto dan masalah keradangan iaitu pada kelenjar thyroid yang disebut sebagai thyroiditis. Masalah-masalah tersebut adalah berpunca daripada struktur kelenjar thyroid itu sendiri. Yang pertama adalah goiter, di mana ia bukan sejenis penyakit tetapi merupakan suatu keadaan di mana kelenjar thyroid itu membengkak. Yang kedua adalah nodal thyroid yang bermaksud terdapat ketulan yang abnormal di dalam kelenjar thyroid dan boleh disebabkan oleh benign cyst dan benign tumor. Dan yang ketiga adalah barah thyroid di mana ia jarang-jarang berlaku dan lebih banyak berlaku di dalam kalangan wanita dewasa jika hendak dibandingkan dengan lelaki ataupun remaja. Tengoklah kan tadi definisi, punca dan juga simptom penyakit thyroid. Sekarang kita balik kepada komplikasi sekiranya penyakit ini tidak dirawat. Bagi hypothyroid, komplikasi yang pertama ialah risiko penyakit jantung. Yang kedua ialah masalah mental. Yang ketiga ialah masalah saraf. Yang keempat ialah meksdema. Yang kelima ialah masalah kemandulan bagi wanita. Yang keenam ialah masalah perkembangan dan tumbuh besaran bayi. Bagi hyperthyroid pula ialah masalah jantung, masalah mata, masalah tulang rapuh dan juga thyroid stroke. Apa rawatan bagi thyroid ni? Okey, bagi hypothyroid, hormon thyroid boleh digantikan dengan pengambilan pil sintetik hormon thyroid secara oral. Manakala hyperthyroid pula, pengurangan kelenjar thyroid ini boleh dikurangkan dengan pengambilan ubat-ubatan juga secara oral. Tapi pembedahan akan dilakukan sekiranya masalah thyroid itu berkemungkinan menjadi masalah barah thyroid. Masalah yang utama yang dihadapi klien adalah masalah keuangan kerana pembedahan yang dilakukan memerlukan kos pembelajaran. Oleh sebab itu, suami klien terpaksa membuat pinjaman daripada adik-beradik klien untuk menanggung
pembedahan. Tambahan lagi, suami klien hanya bekerja kampung dan terpaksa dan mempunyai anak-anak yang masih bersekolah dan masih kecil. Yang kedua iaitu menurut klien, masalah yang dihadapi selepas pembedahan adalah klien ini tidak boleh melakukan pekerjaan berat dan apabila melakukan pekerjaan berat, klien ini cepat penat. Oleh sebab itu klien ini tidak melakukan banyak pekerjaan. Okey, itu saja masalah yang dihadapi oleh klien. Kesan psikologi yang dirasai klien sebelum pembedahan. Klien mengadu beliau sering mengalami emosi yang tidak stabil seperti sering berasa resah dan mudah marah. Setelah klien tahu beliau akan menjalani pembedahan, klien memberitahu beliau berasa takut mengenai risiko. Di segi kesan sosial, klien memberitahu sebelum pembedahan tiada kesan sosial yang ketara yang dialami oleh beliau, tetapi selepas pembedahan aktiviti klien agak terhad kerana beliau memberitahu beliau tidak boleh melakukan aktiviti fizikal seperti mengemas rumah dalam tempoh masa yang lama kerana beliau mudah berasa penat. Kita lihat apakah keperluan yang diperlukan oleh klien. Terdapat dua keperluan utama yang dikenal pasti yang diperlukan oleh klien. Keperluan yang pertama adalah dari aspek kewangan, terutama sebelum klien menjalani pembedahan. Kerana bagi menjalani pembedahan, klien perlu menyediakan RM500 hingga RM1,000 bagi menjalani pembedahan pembuangan thyroid. Memandangkan klien hanya seorang suri rumah dan suaminya pula hanya membuat kerja-kerja kampung, aspek kewangan sangat diperlukan oleh klien. Keperluan yang kedua adalah dari segi ubat-ubatan. Hal ini kerana klien perlu bergantung kepada pengambilan ubat untuk seumur hidup beliau. Ubat-ubatan itu berfungsi untuk mengurangkan kesan yang dialami daripada pembuangan thyroid. Seterusnya saya terangkan mengenai peranan yang perlu dimainkan sebagai pekerja sosial perubatan dalam membantu masalah klien. Yang pertama iaitu pekerja sosial boleh menjadi mediator atau perantaraan antara klien dengan agensi. Di sini masalah klien adalah keuangan. Oleh sebab itu pekerja sosial perubatan ini boleh memberi maklumat dan menerangkan bantuan yang boleh dimohon oleh klien. Sebagai contoh, klien ini boleh memohon bantuan dari segi dari agensi tabung bantuan perubatan atau TBT. TBT ini adalah bantuan yang boleh dimohon oleh pesakit untuk melihat dari segi kos rawatan atau kos peralatan yang diperlukan oleh seseorang pesakit itu. Yang kedua iaitu bantuan dari segi intervensi yang dijalankan untuk terapi sokongan emosi dari segi psikososial. Hal ini kerana semua tahu bahawa klien ini mempunyai penyakit thyroid. Penyakit thyroid ini perlulah mengawal emosi. Oleh sebab itu, sebagai pekerja sosial, ianya perlu memberi kemahiran dari segi sokongan emosi dan bagaimana untuk mengawal emosi. Demikianlah serba sedikit berkenaan dengan penyakit yang dihidapi oleh klien iaitu penyakit thyroid. Sekiranya anda mempunyai simptom-simptom yang telah dinyatakan, bersegeralah berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan kepastian. Saya akhiri perbincangan ini dengan serangkap pantun. Marilah dengar, wahai teman mendengar untuk berjaga. Pastikan badan bebas kuman agar kesihatan sentiasa berjaga. Sekian sahaja daripada kami Kumpulan 4. Terima kasih.